السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini dalam durus Ramadan, dan insya-Allah sambungan kita daripada hadis-hadis terpilih dalam Kitabur Raqaiq Sahih Al-Bukhari, yang mana hari ini insya-Allah kita akan bahas hadis yang seterusnya, iaitu diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah fa aslihil ansara wal muhajirah. Maksud hadis ni, kata Nabi, ya Allah, tidak ada hakikat kehidupan itu kecuali kehidupan di akhirat, maka perbaikilah orang-orang Ansar dan juga orang Muhajirin. Kemudian hadis yang kedua perkongsian kita pada tengah hari ini ialah hadis daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha wala ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Maksud hadis ni, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ruang yang kecil di syurga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sesungguhnya berpagi-pagi atau petang hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis ni berkait dengan apa yang dah kita sebut pada minggu lepas, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu hadis yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan, tidak dihiraukan oleh kebanyakan manusia, as-sihhatu wal faragh, kesihatan dan juga waktu lapang. Kata Al-Imam Ibnu Manayyar, ini salah seorang tokoh dan juga salah seorang yang mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Dia kata kaitan antara hadis Anas tu ialah hadis Allahumma la 'aisha, hadis yang kita sebut tadilah, sekali dengan hadis Sahal bin Sa'ad, iaitu hadis bahagian daripada syurga, bahagian kecil pada syurga itu lebih baik berbanding bahagian besar, dan juga hadis yang minggu lepas, iaitu hadis Abdullah bin Abbas dalam bab ini, iaitu dalam bab Raqaiq ni, adalah disebabkan kebanyakan manusia itu ia tertipu dengan keadaan sihat dan memiliki waktu lapang yang banyak. Mereka itu lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Oleh itu Al-Imamul Bukhari
telah mengisyaratkan bahawa kehidupan yang menyibukkan mereka itu ialah kehidupan yang tidak bererti. Bahkan kehidupan yang mereka ketepikan itulah yang sebenarnya harus diusahakan, kerana orang yang mengabaikannya itu telah tertipu. Jadi 3 hadis daripada hadis yang awal dalam Kitabur Raqaiq ni, bermula dengan hadis Nabi kata 2 nikmat yang paling banyak orang lupakan. Seterusnya hadis tidak ada kehidupan di dunia ni melainkan hakikat kehidupan itu ialah kehidupan akhirat. Dan juga hadis yang riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, iaitu Nabi kata ruang kecil di syurga itu lebih baik berbanding dunia dan isinya, dan orang yang berpagi dan berpetang di jalan Allah itu lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Ketiga-tiga hadis ni Al-Imam Al-Bukhari dia letakkan secara berderet-deret dalam kitab dia Sahih Bukhari, khususnya dalam kitab Ar-Raqaiq. Tujuan dia apa? Tujuan dia lah untuk merealisasikan hakikat dan menyedarkan manusia hakikat kehidupan itu ialah persediaan bekal untuk menuju kepada kehidupan akhirat. Kita pernah dengar dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu ialah taqwa. Selain pada tu, kita pun selalu dengar satu lagi ayat Tuhan ni, yang mana ayat ni kalau bulan Ramadan dalam qiyam, ayat yang masyhur, iaitu ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ayat daripada surah Al-A'la yang kebiasaannya imam akan baca pada salat witir. Ayat ni diulang hampir tiap-tiap malam lah. Kalau imam tu dia baca surah ni, kita akan dengar tiap-tiap malam. Dalam salat witir ni tunjuk pada kita apa? Bahawasanya inilah nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan, tetapi kadang-kadang manusia dia tertipu dengan nikmat tersebut. Dan memang pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dah berikan peringatan dan ancaman, yang mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala timbulkan persoalan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah menipu kamu dengan sifat pemurahku ataupun dengan Tuhan yang maha pemurah ini? Tunjuk pada kita bahawasanya manusia itu ia mudah tertipu dalam keadaan dia sihat dan lapang. Ia mudah tertipu dengan kemudahan urusan di dunia. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi kata ala innad dunya mal'unah. Ketahuilah dunia ini dan segala isinya telah dilaknat. Dilaknat sini bukanlah dimurkai, maknanya banyak side negatif berbanding side positif je. Banyak sisi-sisi buruk berbanding sisi-sisi yang baik. Nabi kata ala innad dunya mal'unah, ketahuilah dunia dan segala isinya itu semuanya dilaknat. Mal'unun ma fiha, telah dilaknat segala apa yang ada di dalamnya, illa, kecuali. Dalam hadis Nabi buat pengecualian, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan orang yang memberikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, wa alimun, dan orang yang berilmu, au muta'allimun, atau orang yang menuntut ilmu. 4 golongan yang disebut dalam hadis ni, kata Nabi, kalau kita buat benda ni atas dunia, dalam hidup kita, dalam fasa umur kita ni, ada 4 perkara ni. Yang pertama zikrullah, yang kedua walahu maksudnya taat pada suruhan Allah dan berjaga-jaga terhadap larangan dia. Yang ketiga alim, cuba usaha diri untuk jadi alim, ataupun paling kurang muta'allim. Yang ni yang tidak dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ni yang dikatakan tidak tertipu. Sebab tu kalau kita tengok antara ayat surah dalam Quran ni yang paling besar dan agung, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i dia kata pada ayat ni yang kita nak baca, yang kita nak dengar nanti ni, Nabi kata Imam Syafi'i, kalau Quran ni tak turun ayat lain, surah lain padan dengan ayat ni pun dah cukup. Ayat apa ataupun surah apa? Surah yang pendek je dalam Quran, iaitu surah yang kita selalu duk baca, wal asri innal insana lafi khusr.
illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak ada surah lain, tidak ada ayat lain yang diturunkan oleh Tuhan, maka surah ni dan ayat ni sudah cukup menjadi peringatan. Kalau kita baca ayat ni pun disebutkan oleh sebahagian para ulama telah mengislamkan salah seorang yang sangat degil dan keras penentangan dia terhadap Islam. Siapa dia? Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam kerana dia dengar dan dia tahu Nabi telah diturunkan ayat ni. Sebab tu para ulama menulis banyak karangan menjelaskan tentang pengurusan masa dan bagaimana manusia ni tertipu dengan banyaknya masa, terlimpahnya umur yang panjang pada diri dia, tapi tidak menatijahkan sesuatu yang baik, bahkan juga kita sebut sebagai ketaatan dan juga amal ibadat. Kita tengok Allah Ta'ala sebut wal asri, demi masa, tapi terjemahan yang lebih tepatnya ialah demi masa yang telah dihabiskan. Innal insana lafi khusr, ketahuilah sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Para ulama beza pendapat nak menafsirkan wal asri itu maksud dia apa. Al-Imam Ibn Kathir dia datangkan qaul yang banyak dalam kitab tafsir dia nak terang. Ada sebahagian ulama dia tak terjemahkan wal asri itu dengan demi masa sahaja, tapi dia terjemahkan wal asri itu ialah demi waktu asar, waktu petang. Sebab apa? Sebab waktu petang ni ialah waktu orang santai, orang bawa balik kerja, orang yang meniaga, kalau bukan bulan Ramadan lah, dah nak tutup kedai, merujuk kepada keadaan masyarakat Arab jahiliah, waktu petang tutup kedai, nak kira untung. Habis masa duk kira untung tu, duk kira duit. Sebab itulah ayat tu turun menegur perbuatan manusia yang membilang-bilang apa yang dah dia buat untuk kehidupan dunia, apa yang dah dia bina untuk kehidupan dunia. Allah Ta'ala kata innal insan lafi khusrin, ketahuilah manusia itu berada dalam keadaan yang rugi, illa, kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus salihat, orang yang melakukan amal saleh, wa tawasaw bil haq, saling pesan memesan di atas kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling pesan memesan di atas kesabaran. 4 golongan yang disebutkan dalam Quran. Golongan ini masa dia, waktu dia, kalau dia buat, kalau dia ada 4 bahagian tu, dia tak termasuk dalam kalangan orang yang dirugikan waktunya. Jadi ini benda yang kita kena fikir. Daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, terlalu banyak dan terlalu luas. Kalau kita tengok, alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada kita pada Ramadan tahun ni, dapatlah kita mendirikan qiyam di masjid. Beza pada tahun lepas, kita kena PKP, tak boleh nak buat solat qiyam di masjid ni. Dan alhamdulillah kita di Perlis ni pun masjid dibuka seluas-luasnya, tidak ada apa-apa problem yang teruk di negeri ini sehingga menyebabkan perlu penjarakan yang lebih lagi, tidak ada. Allah Ta'ala beri kepada kita keluasan dan nikmat. Kalau kita tengok sebahagian negeri lain, peningkatan kes COVID ni ada yang dah tarik balik kebenaran salat di masjid. Bahkan kita tengok umat Islam di negara lain. Saya dapat perkongsian daripada kawan-kawan sahabat daripada Singapura. Orang Islam di Singapura nak menghidupkan malam di bulan Ramadan. Mereka tak boleh hidupkan 29 malam ataupun 30 malam secara direct, melainkan mereka hanya boleh pilih daripada 30 hari itu 3 malam je boleh salat tarawih. Itu bagi orang Islam di Singapura untuk tahun ni. Daripada 30 hari itu 3 malam, tu pun kena berebut booking slot dengan ramai orang. Apatah lagi salat Jumaat. Hari ni kita tidak dihalang, kita tidak diberi apa-apa halangan. Tidak ada orang yang akan halang kita untuk datang ke masjid. Bahkan perbuatan datang masjid itu dianjurkan. Okay. Jadi nak sebut pada kita, manusia saat dia mendapat nikmat, kadang-kadang dia kurang menghargai nikmat itu. Tapi bila mana benda tu ditarik oleh Allah Azza wa Jalla, waktu itulah baru kita kalut nakkan balik nikmat tu. Ketahuilah, dapatnya, sempatnya kita dalam bulan Ramadan ni ialah kesempatan yang Tuhan beri untuk memperbanyakkan amalan. Balik kepada hadis yang dah kita dengar tadi,
Bagaimana Nabi kata Allahumma la aisha, ya Allah, tidak ada kehidupan di dunia ni melainkan kehidupan dunia ni ialah untuk pergi ke akhirat. Sebab tu kata Ali bin Abi Talib dalam kata-kata dia yang terkenal, kata Ali bin Abi Talib, ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat ini ada pengikutnya. Dan dunia ni sifat dia semakin hari dia semakin rosak, dia semakin mendekati kehancuran. Dan sifat akhirat ni semakin hari kita semakin dekat dan kita semakin membina laluan ke sana. Kata Ali bin Abi Talib, kun min abna'id dunya, jadilah kamu daripada, kun min abna'il akhirah, jadilah kamu daripada pengikut akhirat. Wala takun min abna'id dunya, jangan kamu jadi pengikut dunia, kerana dunia itu akan hancur dan akan jahanam. Adapun pengikut akhirat itu ialah pengikut yang sedang membina kesenangan, sedang membuat bekalan ke arah kehidupan yang lebih kekal dan lebih jelas di sana nanti. Jadi ini hadis-hadis yang kita dengar tadi. Bagaimana Nabi kata bahagian kecil dalam syurga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Menunjukkan kepada kita fokus orang Islam ini, segala apa yang dia buat ialah dia sedang menjurus ke arah akhirat. Hadis-hadis yang kita baca ni bukanlah nak menjadikan kita hanya orang yang duduk di masjid, tak peduli urusan akhirat, tapi nak menjadikan sebagaimana yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ij'alid dunya matiyatuk, jadikanlah dunia ini tunggangan kamu ke akhirat. Hatta kita duduk di tempat kerja, kita duduk di lapangan apa pun, kita jadikan tempat yang kita duduk itu sebagai tempat untuk membina peluang yang baik di akhirat. Duduk di tempat kerja pada bulan Ramadan yang mulia, bekerjalah dengan amanah, buatlah kerja dengan baik. Sebab bekerja dengan cara amanah pun Allah Ta'ala akan beri nilai. Orang yang berniaga di bulan Ramadan, berniagalah dengan cara yang baik. Jangan buat benda-benda yang tak jelas. Kalau orang yang berniaga makanan, makanan yang tak habis semalam, kena beritahu orang nak jual esok yang ni makanan semalam. Jangan buat dia. Sebab kita kena tahu, Nabi sebutlah hadis, Nabi kata at-tajirul amin, peniaga yang amanah itu dia akan berada di syurga sama dengan para nabi, rasul, syuhada, siddiqin. Maknanya nak tunjuk pada kita, nak dapat peluang syurga ni bukan hanya di masjid, di mana-mana tempat pun. Sebab tu Nabi memuji orang yang bekerja, dia tekun dalam kerja dia, sebab itu pahala yang besar. Nabi memuji orang yang berniaga, ikhlas dalam berniaga dia, benar dalam niaga dia, sebab itu pun peluang ke syurga. Sama juga dengan orang yang berada di masjid. Nak sebut kepada kita bahawasanya di mana-mana tempat pun itulah peluang untuk kita mencari bahagian daripada akhirat. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada tengah hari ini. Moga Allah Ta'ala jadikan kita hati ini lebih cenderung kepada akhirat berbanding dunia, dan lebih bersiap sedia untuk membuat bekal kepada akhirat. Dan Allah Ta'ala jadikan peluang Ramadan ini ialah peluang untuk kita mencari bekal sebanyak-banyaknya daripada amal kebaikan. Setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.